Seterusnya kita kata, ada yang bila di interview Rafizi tadi kan, ada orang kata, bila wartawan bangkitkan soal, dia kata ada yang mengatakan Rafizi bacol kerana meninggalkan politik dalam masa, dalam kadar kerajaan tengah jatuh, kerajaan tengah negara tengah tunggal langgang dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali, Rafizi tak tinggalkan politik dalam keadaan negara tunggal langgang. Dia tinggalkan politik dalam keadaan masih lagi berkuasa. Itu kita kena faham. Cuma dia tak kembali masa tengah tunggal langgang. Kenapa? Sebab dia sendiri kata, semasa dia nak berundur diri pun, masa tu banyak kenyataan dia bercanggah. Dan dia dah warning dah pasal pengkhianat ni. Tetapi tak nak orang percaya, orang maki dia. Saya ingat lagi live di masa dia buat ceramah 2018 masa pemilihan parti. Dia sebut. Tetapi juga, siapa kata Rafizi bacol, tuan-tuan? Tahu tak? Rafizi berdepan dengan 14 kes dan penjara 5 tahun. Dah dihukum dah. Penjara 5 tahun tu. Dah dihukum penjara 5 tahun. Dan sekarang ini ada defamation case. Kes saman fitnah oleh Shahrizad Jalil. Bukan Shahrizad lah, company dia. Jadi, apa yang dikatakan bacol tu, tuan-tuan? Siapa yang selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, siapa yang orang manusia yang sanggup nak berdepan dengan kes macam ni, ditangkap, dimalukan, dimasuk ke dalam lock up, dibicara, ditahan dan dituduh serta didapati bersalah. 5 tahun dah penjara. Nasib baik appeal hari tu dia lepas. Kan? Saya bacakan, Rafizi tak adil tuduh saya tarik diri. Saya dah 14 kes dan penjara 5 tahun. Rafizi berdepan pelbagai kritikan susulan keputusannya untuk meninggalkan arena politik pada penghujung 2018. Sebenarnya di 19 bukan 18. Sejurus selepas tewas tipis kepada Azmin dalam perebutan jawatan timbalan Presiden PKR. Pengkritik berkata bekas ahli Parlimen Pandan itu yang sebelum ini dilihat sebagai antara penasihat rapat Presiden Anwar Ibrahim mempunyai kecenderungan untuk menarik diri apabila keadaan tidak menjadi seperti diharapkannya. Tetapi Rafizi berkata itu adalah penilaian yang tidak adil terhadap keputusannya untuk bercuti daripada dunia politik ketika itu. Dia kata itu benar-benar tidak adil kerana saya mempunyai 14 kes. Saya sudah dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun. Saya tidak menarik diri, dia kata. Bercakap kepada Malaysia Kini dalam temu bual di Pejabat Sungai Besi, Rafizi menjelaskan keputusannya untuk bercuti adalah kerana merasakan dirinya tidak mendapat tempat dalam Pakatan Harapan yang begitu menyanjung dan menghormati bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad ketika itu. Katanya selepas pilihan raya umum, dia tidak sehaluan dengan kepimpinan PH yang berpendapat bahawa adalah lebih baik untuk terima Mahathir. Ini katanya di sebalik segala sumbangannya pada pilihan raya umum lalu. Malah katanya pandangan berbeza ketika itu dilihat sebagai faktor yang akan menyebabkan ketidakstabilan Pakatan Harapan. So kalau dia kata, kalau aku cakap lagi dalam Pakatan Harapan, aku cakap. Orang bukan setakat dia cakap, memang orang kata, kenapalah Rafizi cakap macam ni? Saya ingat lagi. Of course lah saya ingat benda tu berlaku baru je 2-3 tahun lepas. Bukannya 20-30 tahun lepas. Saya ingat lagi. Dalam social media orang maki dia. Dalam surat khabar orang maki dia. Dalam bila dia buat live orang maki dia. All sorts. Kita bukan cakap tentang Bersatu, tuan-tuan. Kita bercakap tentang Amanah. Kita bercakap tentang orang PKR sendiri. Kita bercakap tentang orang DAP sendiri. Kita tak cakap tentang pimpinan. Saya bercakap tentang orang bawahan. Pimpinan tak ada cerita lah. Terutama yang pro kepada Mahathir. Jadi dia kata daripada dia menimbulkan ketidakstabilan dalam politik kepada Pakatan Harapan pada waktu itu yang sedang berada di puncak kuasa, so lebih baik dia mengundurkan diri. Cakap-cakap tak nak dengar pun. So tak apalah dia undur diri. Bagi saya betul lah tu. Ada orang kata kalau kau tak puas hati kau keluar lah. Dia keluar lah. Jadi bila dia keluar kenapa nak marah pula? Oh sebab masa itu kan dah jatuh. Mana dia tahu nak jatuh? Dia predict nak jatuh tapi dia tak tahu pun. Dan bila dah jatuh, orang cari dia kata kenapa? Kan aku dah cakap. Kamu tak percaya kenapa? Aku dah cakap kamu tak percaya. Now, this is your mess, clean it up. Kenapa masa nak ni saya cakap lah kan. Kenapa masa saya bagi tahu bahawa akan berlaku kebakaran kalau tak buat wiring betul-betul, kamu tak nak dengar? Kan? Kamu halau aku daripada rumah. Kata kalau tak kau keluar, taklah halau tapi bunyi ayat macam tu lah. Bila aku dah keluar rumah terbakar, kamu nak harap aku nak tolong rumah tu. Kan aku dah cakap, civic untuk menolong. Betul. Civic untuk menolong. Kalau tolong pun, ini saya bagi tahu, ni tak ada orang cakap, saya cakap. Even kalau dia masuk pun pada waktu itu, dan sebenarnya dia ada masuk pada waktu kejatuhan tu sebenarnya dia amai orang tahu. Dia ada. Dan dia nasihat, dia bagi nasihat 1, 2, 3. Pakatan Harapan tak nak dengar. Okey, saya habis kat situ. Sebenarnya benda ni, tak apalah. Ni yang menyebabkan orang tak suka kat saya. Ada benda yang, tapi saya nak cakap macam mana? Saya kena defend dia.
banyak benda yang dia buat yang saya tak boleh nak cakap, tuan-tuan. Saya disuruh tak cakap. Tapi bagi saya tak adil. Tak adil dalam situasi tersebut. Dan disebabkan oleh itulah dan gagasan itulah, maka Rafizi telah mewujudkan apa yang dinamakan hashtag Ayuh Malaysia. Dulu kita ada Bina Negara. Sekarang kita ada hashtag Ayuh Malaysia. Apa itu Ayuh Malaysia? Malam esok akan dilancarkan hashtag Ayuh Malaysia. Malam esok akan dilancarkan hashtag Ayuh Malaysia. Okey, kita baca hashtag Ayuh Malaysia ni apa. Right. Pelancaran Ayuh Malaysia untuk menarik sokongan pengundi atas pagar. Setelah mengambil kira keputusan pilihan raya Negeri Johor dan pandangan pelbagai pihak, saya dan sahabat-sahabat lain di dalam keadilan dan sahabat-sahabat lain di dalam keadilan membuat keputusan untuk terus melancarkan satu kempen rakyat ke arah menghadapi pilihan raya umum ke-15. Kempen yang bertemakan Ayuh Malaysia mempunyai matlamat berikut. 1. Mengajak sukarelawan dari kalangan rakyat yang mahu meneruskan momentum perubahan untuk turut serta mendekati pengundi-pengundi atas pagar dengan memainkan peranan dalam kempen digital menjadi ejen kira undi, pacar dan sukarelawan pilihan raya. Ini macam Bina Negara, Bina Semula Negara yang pernah berlaku dahulu. Kedua, memberikan nafas baru kepada kempen keadilan dan Pakatan Harapan dengan penekanan khusus kepada pengundi atas pagar di kerusi-kerusi marginal yang berhadapan dengan tentangan sengit. Ketiga, mempengaruhi diskusi dan kempen politik agar lebih berfokus ke arah mencari penyelesaian kepada masalah-masalah utama masyarakat melalui penambahan idea dasar dan pelan pelaksanaan. Keempat, menampilkan tokoh-tokoh lebih muda dari kalangan pimpinan keadilan yang menjuarai platform dasar yang berfokus kepada penyelesaian masalah. Platform Ayuh Malaysia ini bukan inisiatif khusus keadilan. Ini kena faham. Ayuh Malaysia bukan inisiatif khusus parti keadilan, tetapi digerakkan oleh pemimpin muda keadilan dengan harapan dapat menarik minat penyertaan pelbagai lapisan masyarakat. Selain saya dan saudari Nurul Izzah, pelancaran Ayuh Malaysia akan turut menampilkan saudara Nick Nazmi, Ahli Parlimen Setiawangsa, saudara Akmal Nasir, Ahli Parlimen Johor Bahru, saudara Chang Likang, Ahli Parlimen Tanjung Malim, saudara Manivanan, Governor Sami, mantan Ahli Parlimen Kapar, dan saudara Lee Ching Chun, Adun Semambu, Pahang. Majlis Pelancaran Ayuh Malaysia juga akan memperkenalkan aplikasi Cista yang dibangunkan bagi membolehkan setiap rakyat Malaysia menjadi sukarelawan untuk berkhidmat membawa mesej perubahan ke arah Malaysia yang lebih baik. Maklumat lanjut mengenai pelancaran Ayuh Malaysia adalah seperti berikut. Malam esok 26 hari bulan Mac 8 malam di Vida Bukit Ceylon, Kuala Lumpur. Oleh kerana kehadiran dihadkan kepada 150 orang untuk mematuhi SOP, majlis ini dibuka kepada pihak media dan jemputan saja. Pihak media yang ingin hadir boleh mengesahkan kehadiran dengan pengurusi JK Penganjur, Saudara Zahir, di email. Okey, dah penuh lah tuan-tuan. Tak boleh lagi nak masuk. Orang ramai tidak perlu hadir dijemput mengikuti kursus pelancaran majlis pelancaran secara langsung di laman Facebook, YouTube dan Twitter saya bermula jam 8 malam esok. Kami akan membentangkan teras 5 dasar yang wajar diberi perhatian oleh masyarakat untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi oleh orang ramai seperti peluang pekerjaan, masalah kos sara hidup, masalah perumahan dan lain-lain. Kami berharap idea-idea yang bakal kami bentangkan melalui hashtag Ayuh Malaysia dapat menghidupkan kembali semangat orang ramai untuk terus berusaha bawa Malaysia ke satu tempat yang lebih tinggi. Sebab itu tuan-tuan, saya kata inisiatif Rafizi Ramli ini akan membawa usaha ini ke arah yang lebih tinggi selepas ini, InsyaAllah kita kata. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat menyertai, dapat turut serta dalam arena ini. Dan mereka yang berada di dalam tim Bina Negara saya, kita akan terus masukkan ke dalam sukarelawan ini. Kita dah susun. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada tim Bina Negara saya yang telah bersama saya sejak bulan Mac 2020. Saya dah sebut tadi dalam grup-grup kita. Terima kasih saya ucapkan kerana telah bersama saya selama 2 tahun ini, memberi sokongan, memberi dokongan, memberi sumbangan yang ada sedaya kita lah. Saya bukan macam Rafizi, minta maaf, saya kata saya ni jauh daripada Rafizi. Rafizi ni terlalu advance lah untuk kita nak kejar. Kalau dalam sekolah saya dulu, saya ni nombor 200, Rafizi ni budak nombor 1 lah. Jauhnya macam tu tuan-tuan.